Israel berundur dari Khan Yunis, penduduk mula kembali ke rumah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Angka kematian rakyat Palestin terus meningkat kepada 33,175 orang dengan hampir 76,000 lagi cedera. Kementerian Kesihatan berpengkalan di Gaza memaklumkan dalam tempoh 24 jam, rejim Zionis telah membunuh 38 orang selain mengakibatkan 71 orang cedera. Meskipun rundingan baharu gencatan senjata sedang diusahakan menerusi pengantara di Mesir, namun penjajah Israel masih mahu meneruskan operasinya di Rafah dan kepungan seperti di Hospital Al-Shifa. Menteri Negara Haram itu dengan angkuhnya memberitahu pasukannya telah keluar dari wilayah tersebut bagi mempersiapkan operasi seterusnya. Media tempatan Zionis melaporkan wakil Israel berangkat ke Kahira bagi proses rundingan baharu berkenaan. Hamas turut menghantar delegasinya pada masa sama menegaskan sekali lagi pihaknya kekal dengan tuntutan sedia ada berhubung rundingan tersebut, termasuk menuntut gencatan senjata kekal, pengunduran Israel serta perjanjian pertukaran tebusan yang serius. Selepas Zionis memaklumkan pengundurannya dari selatan Gaza, penduduk Khan Yunis bergegas pulang ke rumah masing-masing. Penduduk memberitahu terkejut melihat skala kemusnahan kediaman mereka selepas 6 bulan perang tercetus. صدمة اللي صار مش قليل والله. أنا جاي في الطريق في السيارة شفت حاجات مش قادر قسما بالله دمار بشكل لا يطاق بصراحة يعني. Khan Yunis menjadi antara lokasi panas pertempuran Hamas Israel dan juga pembantaian rakyat Palestin dalam tempoh 6 bulan konflik tercetus. Zionis memberitahu pasukannya telah berundur dari selatan Gaza dan hanya satu pasukan masih berada di wilayah berkenaan. Operasi darat tentera Israel bermula di Khan Yunis pada 3 Disember dengan tujuan untuk menyelamatkan tebusan Israel yang ditahan oleh Hamas. Bagaimanapun berdasarkan dakwaan tentera penceroboh meninggalkan bandar itu tanpa mencapai matlamatnya. Pengasas World Central Kitchen WCK, Chef Jose Andres menuduh Israel sengaja melakukan serangan udara sehingga mengakibatkan kematian 7 kaki tangannya di Gaza awal bulan ini. Jelasnya ia terbukti apabila rejim itu mengekori kereta badan amal berkenaan kira-kira 1.8 km sehingga kesemuanya mati akibat berdilan terbabit. Dia juga membidas dakwaan Israel kononnya tidak sengaja melakukan pembunuhan tersebut, sedangkan serangan disasar ke atas kaki tangannya sebanyak 3 kali. Obviously, this was a targeted. We could argue that the first one, let's say, was a mistake. The second, the third. Andres menggesa Amerika Syarikat dan negara terlibat untuk melakukan siasatan atas pembunuhan 7 kaki tangan WCK. Di Rusia, banjir berlaku di 2 bandar lain di Pergunungan Ural selepas sungai terpanjang di Eropah melimpah ekoran empangan pecah dan akibat itu hampir 6,000 rumah dinaiki air sekaligus memaksa ribuan penduduk berpindah. Penduduk mula berpindah sejak beberapa hari ini dengan membawa barangan keperluan selain haiwan peliharaan. Banjir paling teruk dikesan melanda beberapa kawasan di Pergunungan Ural dan Siberia berhampiran Kazakhstan. Sungai Ural melimpah hanya dalam beberapa jam ke Pergunungan Ural dan mengalir ke Laut Caspian pada Jumaat lepas selepas empangan pecah di Bandar Ost. Media tempatan melaporkan 6 orang dewasa dan 3 kanak-kanak dibawa ke hospital dan dilaporkan stabil. Selain itu, penduduk di Bandar Kurgan berhampiran sungai turut diminta segera berpindah kerana air dijangka naik di kawasan tersebut. Korea Selatan berjaya melancarkan satelit pengintip kedua yang dibangunkan negara itu ke orbit dengan menggunakan roket Falcon 9 SpaceX. Roket itu dilancarkan dari pusat angkasa Kennedy di Florida, Amerika Syarikat pada 8.17 pagi waktu tempatan dan menghantar satelit pengintip ke orbit kira-kira 45 minit selepas pelancaran. 2, 1.
Satelit itu kemudiannya disambungkan dengan stesen bumi pada 10.57 pagi. Ini adalah pelancaran satelit pengintip tentera kedua Seoul di bawah rancangan Korea Selatan untuk meletakkan 5 satelit pengintip ke orbit menjelang tahun 2025 untuk memantau aktiviti Korea Utara. Langkah itu dibuat ketika Pyongyang didakwa meningkatkan usaha untuk membangunkan kupayaan mengintip di angkasa yang berpotensi meningkatkan kupayaan serangan yang tepat terhadap sasaran utama di Korea Selatan dan Amerika Syarikat. China berharap Amerika Syarikat dapat menghormati norma asas pasaran ekonomi termasuk persaingan adil, kerjasama terbuka serta mengelak ia menjadi isu politik atau keselamatan negara. Perdana Menteri China Li Qiang berkata harapan tersebut diletakkan selepas pertemuannya dengan Setiausaha Amerika Syarikat Janet Yellen di Beijing. Jelasnya fokus perlu diberikan terhadap kapasiti pengeluaran secara objektif berdasarkan permintaan pasaran dan global. Selain mahu Beijing-Washington menjadi rakan kongsi yang baik, bukannya musuh dengan mengamalkan sikap hormat menghormati, hidup secara aman dan kerjasama menang-menang. Jepun, Amerika Syarikat, Australia dan Filipina melakukan latihan maritim bersama sehari di Laut China Selatan pada Ahad. Kenyataan yang dikeluarkan oleh tentera Filipina menyatakan latihan itu diadakan di kawasan Zon Ekonomi Eksklusif Filipina. Di laut itu melibatkan pesawat dan kapal tentera laut. Ia termasuk kapal tempur pesisir USS Mobile, kapal frigat Australia HMES Warumanga dan kapal pemusnah Jepun JS Akebono. Latihan melibatkan aktiviti komunikasi dan pegawai pemerhati bertujuan meningkatkan kesaling operasian antara empat negara. Aktiviti maritim itu berlaku beberapa hari sebelum sidang kemuncak antara pemimpin Jepun, Amerika Syarikat dan Filipina yang melibatkan perbincangan insiden terkini di Laut China Selatan. Terdapat beberapa insiden maritim antara Filipina dan bulan lalu termasuk penggunaan meriam air dan perbalahan lisan dan mencetuskan kebimbangan mengenai peningkatan ketegangan di laut. Beijing menuntut kedaulatan ke atas hampir keseluruhan Laut China Selatan yang membabitkan negara jiran yang mempertikaikan beberapa sempadan yang dikatakan memasuki zon ekonomi eksklusif mereka. 27 individu akan dibicarakan hari ini atas tuduhan pengubahan wang haram berkait skandal elak cukai Panama Papers. Skandal terbesar itu mendedahkan individu terkaya dunia yang menyembunyikan aset di syarikat di luar pesisir. Pendedahan dokumen pada 2016 itu menggegarkan kerajaan, mendedahkan personaliti berprofil tinggi, mencetuskan siasatan di seluruh dunia dan memberi tamparan kepada reputasi Panama sebagai hub keuangan luar pesisir. Antara yang akan dibicarakan di Mahkamah Jenayah Panama termasuk Yugan Mossack dan Roman Fonseca Mora, pengasas firma guaman yang kini tidak berfungsi yang menjadi fokus skandal itu. Kebocoran 11.5 juta fail daripada syarikat milik Mossack Fonseca membabitkan tokoh berpengaruh termasuk jutawan, ahli politik dan bintang sukan. Perdana Menteri Iceland Sigmundur David Gustafsson terpaksa meletak jawatan selepas pendedahan menunjukkan keluarganya mempunyai akaun luar pesisir. Individu lain yang terbabit termasuk bekas Perdana Menteri Britain David Cameron, bintang bola sepak Lionel Messi, Presiden Argentina ketika itu Mauricio Macri dan pembuat filem Spanyol Pedro Almodóvar. Fail itu dibocorkan kepada akhbar Jerman Süddeutsche Zeitung yang berkongsi dengan konsortium antarabangsa wartawan siasatan. Sejak skandal itu tercetus, Panama telah mengguna pakai undang-undang baharu, namun negara Amerika Tengah itu kekal dalam senarai hitam syurga cukai Kesatuan Eropah. Perkembangan Liga Perdana Inggeris. Keputusan seri 2-2 di Old Trafford menyaksikan Liverpool terlepas peluang menjarakkan jurang mata dengan dua pencabar kejuaraan iaitu Arsenal dan Manchester City.
Liverpool terlebih dahulu berada di depan hasil penyudah Luis Diaz pada minit ke-23 sebelum Bruno Fernandes menyamakan kedudukan menerusi rembatan jarak pada babak kedua. Pasukan pelawat sekali lagi dihukum selepas percubaan Kobe Mainoo dalam kotak penalti pada minit ke-67 gagal diselamatkan penjaga gol lawan untuk meletakkan tuan rumah di hadapan. Harapan United untuk meraih 3 mata tidak kesampaian selepas Mohamed Salah menyumbat gol penyamaan menerusi sepakan penalti pada minit ke-84. Tiada tambahan jaringan menyaksikan kedua-dua pasukan terpaksa akur berkongsi satu mata. Dalam satu kejohanan tenis ATP Amerika Syarikat, wakil tuan rumah Ben Shelton cemerlang menumpaskan juara edisi 2023 yang juga rakan senegara Frances Tiafoe 7-5, 4-6, 6-3 sekaligus merangkul kejuaraan. Pertembungan di gelanggang tanah liat itu menyaksikan Shelton mempamerkan aksi bertenaga melakukan 11 ace dan memenangi 83% mata servis pertamanya. Kemenangan membolehkan pemain berusia 21 tahun itu muncul sebagai pemain termuda Amerika memenangi kejohanan itu sejak Andy Roddick melakukannya pada 2022 ketika berusia 19 tahun. Gelaran itu adalah yang kedua dalam kerjaya Shelton dan yang pertama di atas gelanggang tanah liat. Pelari dari Britain Ruth Cook berjaya menamatkan larian di sepanjang benua Afrika dan dia berjaya mengatasi masalah kesihatan, visa dan juga rompakan bersenjata. Cook tiba pada lewat tengah hari di Cape Angela, Tunisia di sebuah arca menandakan titik paling utara benua Afrika. Larian epik itu menyaksikan dia melengkapkan perjalanan lebih 16,000 kilometer. Dipercayai dia merupakan individu pertama yang pernah berlari di sepanjang benua itu. Pelari berusia 27 tahun itu bermula dari titik paling selatan di Afrika Selatan pada 22 April tahun lepas. Ketika menamatkan lariannya di Tunisia, Cook telah melakukan 19 juta langkah di 16 buah negara dengan berlari bersamaan dengan 385 maraton dalam 351 hari. Dia berjaya melintasi gunung, hutan hujan tropika dan padang pasir termasuk Sahara. Dia juga berjaya mengumpul lebih $695,000 Amerika untuk pertubuhan amal. Di peringkat akhir lariannya, Cook disertai oleh kumpulan penyokong. Baik, dunia 10 berakhir di sini. Dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. RTM teman setia anda.